Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Hakim, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir dzunubakum. Shadaqallahul azim. Wa qala sayyiduna wa habibuna wa rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-imam hujjatul islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qad wajaba 'ala saliki arba'atu umur. Al-amrul awwalu i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, maka nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutuskan, aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Khusus kepada Tuan Imam, Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Awang Jabar, ahli jawatan kuasa, pemimpin masyarakat sekalian, ahli jemaah yang hadir dalam kuliah maghrib khas pada malam ini, yang mana tidak diberikan tajuk yang khusus, tetapi mengambil tafaul dengan nama masjid ini, iaitu Babus Sa'adah, pintu kebahagiaan. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ya Allah, jadikanlah kami daripada kalangan su'ada,
orang-orang yang mencapai sa'adah, kebahagiaan, insya-Allah sa'adatud daraini, kebahagiaan dua negeri. Di dunia kita berbahagia dan di akhirat juga kita berbahagia. Dan janganlah jadikan kami orang yang celaka, yang tertolak. Kita mohon Allah jadikan kita daripada kalangan orang yang berbahagia, yang Allah terima amal kebaikan kita. Dan jangan jadi orang yang celaka, yang tertolak, sia-sia kehidupannya di dunia. Maka saya itu memetik satu ayat suci Al-Quran, satu hadis Nabi SAW, dan satu petikan kalam ulama yang masyhur, iaitu kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang mana kesemuanya itu menceritakan tentang babus sa'adah, berceritakan tentang pintu kebahagiaan. Yang pertama, firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ila akhiril ayat. Katakanlah, Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk memberitahu kepada umat manusia, in kuntum tuhibbunallaha, sekiranya kamu itu memang kasih kepada Allah, maka apa jalan? Fattabi'uni, hendaklah kamu itu ikut kepada aku. Yuhibbukumullah, natijahnya nescaya Allah kasih kepada kamu. Jadi kunci kebahagiaan, pintu kebahagiaan adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikut kepada Rasulullah SAW dalam segenap aspek kehidupan kita. Pertama, akidah, pastikan akidah Nabi. Yang kedua adalah syariat, pastikan amalan kita itu amalan Nabi. Dan yang ketiga adalah hakikat kebersihan hati sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah tiga cabang ilmu diisyaratkan dalam hadis dengan al-iman, iaitu ilmu tauhid. Yang kedua adalah al-Islam, iaitu ilmu fiqh. Yang ketiga adalah al-ihsan, iaitu ilmu tasawuf. Ketiga cabang ilmu ini pastikan tidak lari daripada mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saya memetik hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahih beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umat aku akan masuk syurga, illa man aba, kecuali yang dia enggan, dia tidak mahu masuk syurga. Jadi sahabat masa akhirat, ada orang yang tak mahu masuk syurga. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan masuk syurga itu wahai Rasulullah? Ya, tak logik lah ya kalau orang tu orang beriman tapi tak mahu masuk syurga. Lalu Nabi SAW menerangkan, man ata'ani dakhalal jannata, barang siapa yang taat kepada saya, ikut sebagaimana yang saya suruh, jauhi apa yang saya larang, maka orang itu masuk syurga. Wa man asani faqad aba, barang siapa yang memaksiat kepada saya, melanggar apa yang saya ajarkan, orang itu sebenarnya enggan masuk syurga. Kemudian saya memetik kalam Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ayyuhal Walad, yang bermaksud wahai anak. Itu adalah risalah, surat jawapan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kepada murid beliau yang telah lama mengaji belajar dengan beliau. Lalu mengutuskan surat kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, memohon supaya diberi nasihat yang ringkas tetapi padat, dengan tujuan untuk beliau amalkan sepanjang hayat. Jadi antara nasihat yang diberikan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kata beliau, ayyuhal walad, wahai anakku, qad wajaba 'ala saliki arba'atu umur, wajib mesti ada pada seorang salik, seorang yang berjalan menuju kepada ridha Allah, yang nak melalui pintu kebahagiaan, 4 perkara. Al-amrul awwalu i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun.
hendaklah orang itu mempunyai iktikad, akidah yang benar, yang tidak ada dalam akidah kepercayaan dia sebarang bentuk bid'ah. Tidak boleh ada rekaan-rekaan dalam akidah. Bukan ustaz ke yang dipertahankan bid'ah hasanah? Ada antara tuan-tuan mungkin pernah follow saya di Facebook. Saya rasa ustaz ni pertahankan bid'ah kan? Ini ustaz pula cakap jangan ada bid'ah. Kena jelas, bid'ah hasanah, bid'ah yang baik itu adalah istilah yang disebut oleh para alim ulama untuk menerangkan tentang perkara-perkara baharu, tetapi bila disemak, ditimbang dengan dalil-dalil, dengan Quran, dengan hadis, dengan ijma', dengan qiyas, didapati perkara baharu itu tidak bercanggah dengan syarak. Maka diistilahkan bid'ah hasanah oleh sebahagian ulama, dan bahkan tidak dinamakan bid'ah langsung oleh sebahagian ulama yang lain. Sebahagian ulama kata dia, yang tidak ada dalil saja kita namakan bid'ah. Yang ada dalil menyokong walaupun baharu, kita tidak perlu namakan bid'ah. Tetapi bagaimana boleh berlaku bid'ah hasanah dalam akidah? Tidak mungkin. Kerana bid'ah itu perkara baharu. Bid'ah dalam akidah berarti akidah seseorang berbeza dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau akidahnya sama seperti akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dinamakan bid'ah. Kerana bid'ah ni perkara baharu. Dan apabila akidahnya berbeza dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi percaya begini, dia percaya lain daripada yang dipercayai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin jadi hasanah. Maka semua bid'ah dalam akidah sayyi'atun, dhalalatun, bahkan ada yang kufriyatun. Semua bid'ah dalam akidah adalah buruk. Semua bid'ah dalam akidah adalah sesat. Bahkan ada sebahagian bid'ah dalam akidah membawa kepada kufur. Maka kalau kita nak betul-betul melalui pintu kebahagiaan, pastikan akidah kita akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat kita syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak kita, hati budi kita adalah hati budi yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah itu fokus kuliah kita pada malam ini, yang akan berakhir pada jam 7.30 ya. Pada jam 7.30. Baik. Jadi akidah Nabi SAW yang kita nak ikut kepada baginda, itu baginda telah sampaikan sepanjang hayat baginda, lalu diajar, digali oleh para alim ulama, diterangkan kepada kita dalam ilmu tauhid, atau dikenali juga dengan pengajian sifat 20. Tetapi di zaman kita ada orang melarang kita. Kata dia jangan belajar tauhid sifat 20. Ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan belajar. Ada satu orang ustaz di Semenanjung, bahkan dia menganjurkan kalau tuan-tuan berada dalam masjid, tiba-tiba ada ustaz buka kitab, ya. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Nak ajar sifat 20. Kata ustaz tadi, tuan-tuan ambil kunci motor, keluar masjid, start motor, pergi pasar malam, kata dia. Jangan dengar pengajian sifat 20. Ini pengajian pertama bid'ah, tak ada zaman Nabi. Kedua, ini bukan ajaran Islam, ini namanya ilmu kalam. Ilmu kalam ulama tidak bagi kita belajar. Yang ketiga, ini sebenarnya ilmu daripada falsafah Yunani. Ini bukan ilmu Quran dan hadis. Bukti, tengok belajar sifat 20, dalil akal. Kita nak Quran hadis. Tengok ya. Pertama, dakwaan mengatakan bahawa ilmu sifat 20 ini adalah bid'ah, tidak ada zaman Nabi SAW, adalah natijah orang yang gagal faham beza antara ilmu dan penyusunan ilmu. Dia gagal bezakan. Ilmu tauhid sifat 20 bukan bid'ah.
Bukan sahaja ianya ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan itulah yang diimani oleh orang yang mukmin semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam. Kalau tidak percaya, kita boleh semak. Tidakkah dalam ilmu sifat 20 kita diajar untuk tahu dan yakin bahawa Allah wujud? Adakah orang beriman zaman Nabi Adam tidak percaya bahawa Allah wujud? Dan bahawa Allah wujud tidak ada permulaan, diistilahkan qidam. Bahawa Allah wujud tidak ada perakhiran, diistilahkan baqa. Bahawa Allah itu tidak mungkin sama seperti makhluk dan makhluk tidak mungkin sama seperti Allah, namanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tidakkah sejak zaman Nabi Adam itu keyakinannya? Dan keyakinannya bahawa Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk, sebaiknya makhluk yang berhajat kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah, kamu semua itu fakir berhajat kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Padahal Allah lah yang maha kaya, tidak berhajat kepada yang lain dan yang maha terpuji. Itulah namanya qiyamuhu ta'ala binafsi. Tidakkah yang namanya orang beriman pasti meyakini bahawa Allah Maha Esa, wahdaniyah, Allah Maha hidup, hayah, Allah Maha berilmu, ilmun, Allah Maha mendengar, sama, Allah Maha melihat, basar, Allah Maha berkata-kata, kalam. Ada tidak orang beriman tapi kufur menolak salah satu daripada yang kita sebutkan tadi? Tidak ada. Orang sebegini samalah seperti orang yang marah orang belajar tajwid. Apa kamu orang belajar tajwid? Biasanya Abu Bakar tidak belajar seperti kamu. Mana ada senang Abu Bakar belajar ini ikhfa, ini idgham, ini izhar, idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, mad asli, mad arid disukun. Ini semua bid'ah. Ya bid'ah penyusunannya, bid'ah istilahnya. Tapi tajwid diamalkan semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajwid berarti memperelokkan bacaan Al-Quran. Makhraj hurufnya betul, panjang pendeknya tepat. Adakah zaman sahabat tidak bertajwid? Dia bertajwid, tapi ilmunya datang kemudian. Bahkan ilmu hadis yang kita bangga-banggakan, ilmu hadis, penyusunannya itu bid'ah. Tidak ada zaman Nabi SAW percakapan Nabi dikatakan mutawatir, ahad, masyhur, dikelaskan sahih, dhaif, hasan, maudhu', munqati', mu'dal, mursal. Ini semua penyusunan yang baharu. Tetapi ilmunya ada. Di zaman Nabi SAW lagi, para sahabat saling meriwayatkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Bila tidak pasti, minta bukti. Adakah orang lain yang dengar sama seperti didengar oleh beliau? Itu nak tengok bilangan, lagi ramai yang dengar, lagi meyakinkan. Bahkan ada mengkritik perawi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah menolak riwayat daripada Sayyidatina Fatimah binti Qais dengan alasan boleh jadi orang itu lupa, boleh jadi orang itu salah. Maknanya tradisi mengkritik perawi semenjak zaman sahabat lagi. Tapi penyusunan sebagai satu ilmu itu datang jauh kemudian daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan, semata-mata penyusunan datang kemudian tidak berarti ilmunya itu bid'ah. Kerana memang budaya ilmu disusun kemudian oleh para alim ulama. Jadi tidak ada yang bid'ahnya. Bahkan kalau kita tanya orang yang anti sifat 20, adakah kamu tak percaya Allah wujud? Tak mungkin. Adakah kamu menyangkakan Allah baru wujud? Tak mungkin. Mungkin kamu tidak guna istilah qidam, tapi qidam itu bermaksud Allah wujud tidak ada permulaan. Kerana setiap yang wujud dengan ada permulaan pasti diwujudkan. Kan kita ni wujud ada permulaan. Saya percaya 100 tahun yang lalu tidak ada antara kita yang sudah wujud. Ke ada? Ya, tidak ada. Makanya orang sini masih muda-muda, masya-Allah. Belum ada yang umurnya 100 tahun. Berarti kita wujud selepas tidak wujud. Yang wujud selepas tidak wujud, adakah berupaya mewujudkan dirinya sendiri? Tak mungkin. Berarti diwujudkan. Kalau diwujudkan berarti makhluk. Tidak mungkin Tuhan makhluk. Kan? Ini, tapi itu kan akal-akalan. Ustaz guna akal. Kita dalam agama kan ikut Quran Sunnah. Baik. Saya dah sebut tadi di Dewan tadi. Saya tanya lagi di masjid sini. Di sini sudah tersebar atau tidak satu penyakit dikenali sebagai penyakit BBAK. Dan bila sudah dengar penyakit BBAK di Tawau? Belum. Alhamdulillah.
Di Semenanjung, di KL sudah tersebar penyakit BBAK, biar bodoh asal confident. Macam ada Ustaz di Tawau pun ada. Oh begitu. Oh cuma tidak tahu nama saja. Ya, jadi zaman kita ni dengan adanya Facebook, dengan adanya YouTube, dengan adanya media sosial, orang begitu confident menunjukkan kebodohan. Dulu orang malu-malu. Jadi dia diam, orang tak tahu, kata dia itu tidak tahu. Sekarang dia bercakap. Jadi ada satu orang datang ke Facebook, dia bercakap, kata dia, Ustaz, saya ini kan dalam akidah, saya berpegang dengan Quran dan Sunnah. Masya Allah, tabarakallah. Nampak sihat lagi. Kemudian dia sambung, saya tidak guna akal. Saya berpegang dengan Quran dan Sunnah, saya tidak guna akal. Bila dia kata saya tidak guna akal, kita sudah dapat detect, dia sudah kena penyakit, biar bodoh asal confident. Dia confident mengatakan kalau ikut Quran dan Sunnah tidak guna akal. Tidakkah Quran dan Sunnah yang mengajar manusia supaya menggunakan akal? Jangan bertaklid mengkuta tuli kepada amalan nenek moyang. Sebab itu yang berlaku pada penyembah berhala. Kalau mereka menggunakan akal, mereka tidak akan tergamak menyembah sesuatu yang mereka bentuk dengan tangan mereka sendiri. Kata Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizallah Ta'ala, beliau baru sahaja meninggalkan Tawau menuju ke Sandakan. Beliau memberi satu wawasan supaya kita membuka minda. Kalau memang manusia itu layak menyembah sesuatu yang dia buat sendiri dengan tangan, terlebih aula dia menyembah seumpama ekon. Kurang-kurang bagi kita nyaman daripada menyembah seketul batu. Alang-alang nak sembah sesuatu yang memang kita buat dengan tangan sendiri, kan lebih aula menyembah kepada pesawat, kapal terbang. Kan dia bawa kita ke sana kemari. Ini sampai ke Tawau cepat pun kalau naik kapal terbang. Kalau naik kapal laut, tak tahu bila sampai. Adakah kita mau sembah kapal terbang? Tak mungkin. Itu kan yang dibuat oleh tangan manusia sendiri. Kenapa masih ada manusia menyembah kepada berhala? Kerana tidak guna akal. Maka Allah berfirman, afala ta'qilun. Kenapakah kamu itu tidak menggunakan akal? Bahkan dalam bab akidah, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menggunakan dalil akli. Mereka anti kepada pengajian sifat 20 kerana kata mereka ada guna akal. Ini ilmu falsafah Yunani. Baik. Namakan satu orang ahli falsafah Yunani yang mengajar sifat 20. Kalau betul dakwaan kamu, sifat 20 ni daripada falsafah Yunani, ahli falsafah Yunani yang nama apa mengajar sifat 20? Dalam kitab yang mana dia mengajar sifat 20? Jadi, kalaupun benar, orang putih kata, for the sake of argument, katalah ada satu orang ahli falsafah Yunani, dia mengajar supaya orang beriman bahawa Allah itu wujud, tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran, tak sama seperti makhluk, tak berhajat kepada makhluk, Maha Esa, Maha hidup, Maha berilmu, Maha berkuasa, Maha berkehendak, Maha mendengar, Maha melihat, Maha berkata-kata. Berarti ahli falsafah Yunani itu orang beriman. Hakikatnya tidak ada. Ini hanya sembang bikin bimbang. Realitinya tidak ada. Ahli falsafah Yunani yang mengajar sifat 20. Paling-paling mereka bercerita tentang falsafah makhluk. Itu tidak masalah. Kita tahu tentang makhluk daripada non-Muslim, tidak masalah. Itu kan observation. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala ketika ingin membuktikan tauhid bahawa Allah Maha Esa dan menolak syirik, kononnya banyak Tuhan, Allah Ta'ala menggunakan dalil akli. Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Itu sebenarnya dalil akli. Kerana akal yang sihat tidak boleh membayangkan bahawa Tuhan itu banyak. Kan? Saya selalu bagi contoh, alangkan negara kita Malaysia pun, kita tidak boleh bayangkan ditadbir oleh lebih satu kerajaan. Sebab itu kita ada pilihan raya. Padahal PRU, pilihan raya umum, belanja besar. Katanya PRU 15 baru-baru ni dah mencecah bilion ringgit kos menjalankan pilihan raya. Kenapa kita tidak jimatkan duit? Kita tidak perlu buat pilihan raya lagi lepas ni. Habis itu macam mana nak lantik kerajaan? Macam ni, senang saja. Siapa saja yang berminat untuk jadi kerajaan, ya kita lantik. Oh, tu kalau ada satu puak saja nak jadi kerajaan, senang. Masalahnya sekarang ni ada 2-3 kumpulan nak jadi kerajaan. Tak apalah, kita lantik semua. Akhirnya kita ada 3 kerajaan persekutuan. Kerana ada 3 kumpulan masing-masing berminat jadi kerajaan. Tak payah pilihan raya, semua kita lantik jadi kerajaan. Habis Perdana Menteri macam mana Ustaz?
Masing-masing kerajaan pilihlah Perdana Menteri masing-masing. Oh, maka kita ada 3 Perdana Menteri. Menteri Kabinet, masing-masing Perdana Menteri melantik Menteri Kabinet masing-masing. Itu agak macam mana pentadbiran Malaysia. Nah, kalau tuan-tuan masih ingat, masa COVID-19, PKP, masa itu kita ada berapa orang Menteri Kesihatan? 1 orang kan? Pun kita masih confused, cocok 2 ke cocok 3? Ada yang cakap cocok 2 sudah cukup, ada cakap mesti kena booster, ya. Kan booster mesti, tidak boleh yang ini, mesti brand yang ini. Itu baru 1 Menteri Kesihatan. Bayangkan 3 Menteri Kesihatan, kita pun tidak tahu cocok apa. Jadi kalau logiknya adalah, kalau sebuah negara sekecil Malaysia, kita tidak boleh bayangkan ditadbir oleh lebih pada 1 kerajaan. Apakah mungkin langit dan bumi, alam semesta, binatang dan tumbuh-tumbuhan, langit dan juga bumi, ya, lautan dan juga daratan ditadbir oleh lebih pada 1 Tuhan, padahal sifat Tuhan itu maha berkuasa dan maha berkehendak? Mustahil. Mustahil itu adalah hukum akal. Akal yang sihat tidak boleh menerima Tuhan lebih daripada 1. Bahkan ini juga adalah sunnah para Rasul. Para Rasul alaihimussalatu wassalam ketika mereka mempertahankan akidah yang benar, iaitu akidah tauhid, dan mereka menolak akidah yang batil, iaitu akidah yang syirik, para Rasul alaihimussalatu wassalam menggunakan dalil akli. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam mempertahankan tauhid dan menolak syiriknya Namrus. Raja Namrus musyrik level 1, ya. Sebab musyrik lain dia sembah selain daripada Allah. Musyriknya Namrus, dia suruh orang sembah dia. Dia mengaku dia Tuhan. Tapi akal yang sihat boleh terima tidak Tuhan tapi lemah? Kenapa cuaca kurang elok sehari 2 ni? Mungkin barangkali Tuhan penat. Boleh terima ke Tuhan penat? Atau Tuhan lupa? Atau Tuhan sakit? Tak mungkin. Automatik kita akan reject the idea that Tuhan itu lemah. Makanya orang yang percaya ayah pin Tuhan, akal tak sihat. Kan ayah pin itu lemah, tak makan nasi ayah pin lapar. Ayah pin itu orang Terengganu, orang besar. Jadi ayah pin makan nasi cicak budu tu, dia Tuhan makan nasi cicak budu, lepas tu sakit perut, pergi tandas. Macam tu ke Tuhan? Tak mungkin. Ada lagi satu orang mengaku Tuhan juga, orang Pahang, nama dia Harun. Digelar dia Tuhan Harun. Kemudian dia kena tangkap oleh polis kerana dituduh terlibat dengan pembunuhan seorang pegawai Jabatan Agama di Pahang. Ahli kumpulan dia dituduh, dia ditangkap. Tak lama lepas beliau ditangkap, beliau kena stroke. Tuhan kena stroke. Boleh terima akal? Manusia pun kalau kena stroke dah dianggap macam OKU. Itu baru manusia. Tuhan pula boleh kena stroke. Tak lama lepas tu saya baca dalam berita, nak gelak ke nak nangis tak pasti. Dalam berita, keluar berita, Tuhan Harun didapati bersalah oleh mahkamah. Oh, Tuhan boleh didapati bersalah. Resign je lah, letak jawatan je lah kalau macam itu. Jadi akal yang sihat tidak akan boleh terima Tuhan lemah. Tuhan mesti maha berkuasa, maha berkehendak. Nabi Ibrahim alaihissalam cuba membuka akal Namrus dengan kata hujah Nabi Ibrahim, Rabbiyallazi yuhyi wa yumitu. Tuhan yang sebenar itu Tuhan saya yang berkuasa menghidup dan mematikan. Kamu kan tidak berkuasa menghidup dan mematikan. Tak mungkin kamu Tuhan. Tapi rupanya Namrus antara orang awal yang kena penyakit BBAK. Namrus biar bodoh asal confident. Dia pun jawab, ana uhyi wa umitu. Confident dia kata, aku juga berkuasa menghidup dan mematikan. Lalu nak cover line, dia panggil 2 orang tahanan, dia bunuh seorang dan dilepaskan yang seorang lagi. Konon-konon yang dia bunuh dia telah matikan, yang dilepas dia telah hidupkan. Itu kan bodoh. Yang kamu lepas sudah hidup lama, kamu tinggal tak bunuh dia saja. Itu tidak dipanggil menghidupkan. Kalau memang menghidupkan dari tiada, seekor nyamuk pun Namrus tidak akan berkuasa menghidupkan. Bahkan sampai sekarang, ada tidak saintis boleh cipta seekor nyamuk daripada tiada? Tak mampu. Maka oleh kerana Namrus itu kurang cerdas otaknya, Nabi Ibrahim AS membawa dalil yang lebih jelas. Fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Tuhan yang maha berkuasa menerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu Tuhan, pasti kamu juga berkuasa. Fa'ti biha minal maghrib.
Sila terbitkan matahari dari barat, fabuhital ladzi kafar. Orang kafir itu terbungkam, tidak boleh menjawab. Berarti dengan dalil akli para rasul kita mengajar tauhid. Kenapa kamu anti dengan dalil akli? Bahkan Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, apabila baginda nak memahamkan hakikat tauhid, ada kalinya baginda menggunakan dalil akli. Dari segi syariat, Nabi ajar kita itu bahawa penyakit ada jangkitan. Itu syariat. Maka kalau ada negeri yang dilanda taun, Nabi tak bagi masuk, nanti berjangkit. Orang yang sudah ada dalam negeri itu jangan keluar, kuarantin, sebab nanti akan merebak. Itu dari segi sebab dan musabab. Tapi dari segi hakikat pun Nabi ajar. Hakikat penyakit sebenarnya daripada Allah. Memang dari segi sebab kita kata ini penyakit kerana salur darah tersumbat. Ini penyakit kerana sel dia jadi tidak normal. Ini penyakit kerana jangkitan kuman. Ya, itu sebab. Hakikat penyakit daripada Allah. Maka ketika mengajar tauhid, Nabi SAW menerangkan hakikat. Nabi bersabda, la adwa. Tidak ada jangkitan. Tapi dalam kuliah Nabi itu ada satu orang Arab Badawi, Arab kampung. Bila Arab kampung ni dia nak faham ilmu hakikat ni lambat sedikit. Sebab dia kerja jaga kambing, jaga unta. Tiba-tiba nak faham hakikat, dia slow sikit. Tapi bagus Arab Badawi ni, bila dia tidak faham, dia tanya. Beza orang zaman sekarang, kadang-kadang bila dia tidak faham, dia kata ustaz yang sesat. Saya baru ni sampai dikafirkan oleh satu orang. Dalam 4-5 hari lepas kata dia, ini orang jelas kafir, murtad, musyrik, haram sembahyang belakang beliau. Kalau dia sembelih binatang, binatang itu jadi bangkai. Ini orang zaman sekarang. Dia tidak faham apa yang kita cakap, kita yang disalahkan. Jadi Badawi ini tidak demikian. Dia tidak faham apa yang Nabi SAW cakap, dia tanya, wahai Rasulullah, macam mana baginda katakan tidak ada jangkitan? Saya ini perhatikan, bila ada beberapa unta yang sihat, melompat sana, melompat sini, tiba-tiba dah masuk satu ekor unta yang berpenyakit. Kemudian saya berarti unta-unta yang sihat jadi berpenyakit. Jadi seolahnya tak mungkin tidak ada jangkitan. Jadi bagaimana Nabi SAW nak memahamkan Arab Badawi tentang ilmu hakikat? Nabi SAW menggunakan dalil akli. Nabi bertanya satu soalan saja, membuka minda orang Badawi itu. Nabi bertanya, faman a'dal awal. Kalau memang penyakit perlu kepada jangkitan, siapa yang menjangkiti unta yang mula-mula sakit? Kan pasti ada unta yang mula-mula sakit. Tak mungkinlah unta ni penyakit pada unta ni sampai tidak putus-putus. Pasti ada unta yang first sakit. Maka berjangkit daripada siapa kalau bukan penyakit daripada Allah Ta'ala? Barulah Arab Badawi itu faham, oh, begitu rupanya hakikat penyakit daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan ini ilmu kalam. Jangan kita belajar, ulama tidak bagi kita belajar ilmu kalam. Yang ulama larang belajar ilmu kalam itu adalah ilmu kalam yang mazmum, ilmu kalam yang terkeji, yang membawa kepada bid'ah, yang membawa kepada kufur, seperti yang berlaku kepada golongan Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah adalah ahlul bid'ah yang menafikan nas Quran dan hadis yang jelas kerana mereka terikut-ikut dengan falsafah semata-mata. Sementara ilmu kalam Asy'ariyah Maturidiyah, Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima adalah ilmu kalam berhujjah berdasarkan dalil Quran dan hadis. Kerana nak tak nak, manusia ini berpandu kepada dua jenis dalil. Diberikan perumpamaan oleh para ulama, orang yang berpegang dengan dalil Quran dan hadis semata-mata tetapi tidak menggunakan akal untuk memahami Quran dan hadis, ibarat orang yang berjalan dalam keadaan terang benderang tapi matanya dipejam. Quran hadis memang itu pegangan kita, tapi nak faham Quran dan hadis kena gunakan akal. Kalau tidak, kamu zahir secara melulu seolah-olah Quran itu bercangkah satu sama lain, padahal tidak. Nak azan ke atau teruskan azan lepas kuliah atau macam mana? Azan dulu.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma. Baik, insyaAllah kita sambung lagi. Mungkin ada injury time, tambah masa azan jadi 7.35. Boleh ke? Boleh. Baik. Jadi kita sambung perbincangan kita tentang tauhid yang mengikut kepada akidah Nabi SAW itu adalah tauhid yang menggabungkan dalil akli, logik, dan juga naqli, iaitu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat wahyu itu ada dalam bentuk lafaz dan makna, iaitu Al-Quran, dan ada dalam bentuk makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi SAW, iaitu hadis. Kedua-dua itu adalah wahyu. Jangan ikut orang yang nak pakai Quran saja kononnya, hadis dia tidak mahu guna. Ini orang menolak sebahagian dari wahyu. Baik, kembali kepada contoh tadi. Orang yang kononnya dia kata saya ikut Quran hadis, saya tidak guna akal, ibarat orang yang ingin berjalan dalam terang benderang dalam keadaan matanya dipejam. Akhirnya dia tidak nampak. Sama juga orang yang dia nak guna akal. Everything is logic, kata dia. Dia langsung tidak mahu hirau kepada panduan Quran dan hadis. Ibarat orang yang matanya dibuka tapi dia berjalan dalam keadaan gelap gelita, tidak ada seluruhan cahaya langsung, tak nampak juga. Yang baik adalah yang seimbang, iaitu orang yang berpegang dengan Quran dan hadis dan menggunakan akal yang sihat untuk memahami Quran dan hadis. Saya buat satu contoh saja sebelum saya berpindah kepada tajuk yang kedua.
Iaitu berlaku di zaman kita sekarang ini, orang yang mengambil ayat Quran menafsirkan secara literal, secara zahir, yang membawa bercanggah dengan ayat yang muhkamat. Quran ni ada dua jenis. Satu ayat yang muhkamat. Dalam Al-Quran sebut wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Allah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu, sebahagian daripada Al-Quran itu merupakan ayat yang muhkamat, yang jelas, yang pasti makna dia. Hunna umul kitab, iaitu induk Al-Quran. Jangan tinggal. Ya. Laisa kamislihi syai'un tu muhkamat. Tidak ada satu apa pun yang sama seperti Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sekufu yang sama seperti Allah tu yang muhkamat. Tetapi wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat Quran juga, tapi sifatnya mutasyabihat, sama-sama, tak jelas makna sebenar apa. Maka kita jangan ikut jalan orang yang sesat. Allah cerita jalan orang sesat itu macam mana. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun orang yang dalam hati-hati mereka itu ada bengkok, cenderung kepada sesat, dia akan ikut yang sama-sama tadi. Kenapa pergi ikut yang sama-sama? Yang jelas kan dah ada, Allah tak sama macam makhluk, Allah tidak berhajat kepada makhluk. Ibtigha al-fitnah, nak cari gaduh, nak cari perbalahan, nak cari kekacauan. Wa ibtigha at-ta'wili, dia nak cari juga satu tafsir, nak letak juga satu makna. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah. Maka jalan yang selamat, kalau kita berpegang dengan wakaf di situ, tidak ada yang tahu melainkan Allah, adalah jalan salaf, iaitu tafwid. Serah makna kepada Allah. Pasti makna itu layak dengan Allah. Ya, tafwid. Ada juga yang tidak wakaf di situ, dia sambung. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Maka pilihan yang kedua yang dipegang oleh kebanyakan khalaf, iaitu ikut ulama. Ulama tafsir macam mana ayat mutasyabihat, yang itu kita ikut. Saya bagi satu contoh, ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istiwa. Terjemahan zahirnya, Tuhan yang Rahman yang istiwa ke atas arasy. Maka cara salaf, cara ulama-ulama dahulu adalah serah kepada Allah. Jangan bincang istiwa itu makna apa, makna yang layak dengan Allah. Setengah kita tafsir macam tafsir jalan lain, dia sebut istiwaan yaliqu bihi jalla jalal. Istiwa itu istiwa yang layak dengan Allah. Selesai. Tak payah bincang makna dia, sebab yang tahu maknanya adalah Allah. Kalau ikut yang mengatakan orang yang mendalam ilmunya juga tahu, itulah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka menerima makna yang ada dalam bahasa dan jelas tidak bercanggah dengan akidah. Seperti salah satu makna istawa adalah istaula, menguasai. Itu bukan ke Mu'tazilah yang pegang macam itu. Ya, kita tolak Mu'tazilah pada yang bercanggah dengan akidah. Adapun memaknakan Allah menguasai arasy tidak bercanggah dengan akidah. Memang Allah menguasai arasy, sebab itu kita terima. Ada setengah ulama menafsirkan dengan makna yang lain, iaitu qahara. Qahara berarti menggagahi. Menggagahi maknanya makhluk ini terpaksa ikut kehendak Allah. Kita ada kehendak kita, tapi akhir yang akan berlaku adalah kehendak Allah. Jadi arasy terpaksa patuh kepada kehendak Allah. Benar atau tidak? Benar. Sebab itu ulama kita semisal Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala menafsirkan istawa dengan makna qahara. Sama ada menguasai atau menggagahi, dua-duanya tidak bercanggah dengan akidah. Datang golongan yang mendakwa istawa maknanya Allah duduk ataupun bertempat di atas arasy, tapi dia coverlah dengan cara yang layak dengan Allah. Adakah bertempat itu layak dengan Allah? Tidakkah arasy itu makhluk Allah? Adakah layak Allah berada pada makhluk dia? Tidak ada itu i'tiqad al-hulul wal ittihad.
Iktikad bahawa Allah tu berada pada makhluk ataupun menyatu dengan makhluk, ini akidah yang batil. Dan tidakkah jelas dalam ayat yang muhkamat bahawa arasy ataupun apa sahaja selain daripada Allah adalah makhluk. Jadi arasy tu makhluk jelas. Apa makna makhluk? Berarti dahulu tidak wujud. Adakah Allah seperti arasy juga, iaitu Allah satu masa dahulu tidak wujud? Tidak. Allah wujud, tidak ada permulaan. Berarti muhkam, jelas Allah wujud ketika arasy tidak wujud. Maka wujudnya Allah tidak bertempat itu pasti. Adakah selepas Allah cipta arasy lalu Allah berubah menjadi bertempat? Ini kan mustahil. Jadi hati-hati ya. Sudah tersebar dalam masyarakat kita sekarang orang yang mendakwa Allah itu bertempat di atas arasy. Ini batil. Ini membatalkan muhkamat. Sepatutnya kita beriman dengan dua-dua. Mutasyabihat kita beriman, kullun min indi rabbina. Semua pun daripada Tuhan kita. Yang muhkamat juga kita beriman. Tapi kalau tafsir dengan cara macam tadi, dia hanya bermain dengan mutasyabihat sehingga membatalkan yang muhkamat. Baik, saya cukupkan setakat itu mengikut Nabi dalam bab akidah. Kalau tidak, kita tidak akan sentuh yang lagi dua. Yang kedua adalah ikut Nabi SAW dalam bab syariat. Ilmu fiqh lah ya. Jadi kat sini kita tercabar dengan slogan. Slogan kita semua sepakat ya. Dalam hidup kita jadikan Quran dan Sunnah sebagai panduan. Tapi praktikalnya menjadikan Quran dan Sunnah sebagai panduan itu macam mana? Adakah kita baca tafsir Al-Quran, kita faham sendiri, amal sendiri? Ya. Ada orang baca Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu yakin. Kamu kenapa kamu datang semayang sekarang? Oh, sebab saya dah sampai makam yakin. Allah kata sembah hanya sehingga yakin. Dah yakin tak payah semayang lagi. Ini kan tafsir sendiri. Ulama mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu, beribadahlah pada Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu al-yaqin, iaitu al-maut. Beribadah sampai mati. Bahaya ya kalau tafsir ayat Quran sendiri. Sebab itu Nabi SAW bersabda, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bercakap tentang Quran ikut akal fikiran sendiri semata-mata, bukan dengan jalan ilmu, sediakan tempat duduk dari api neraka. Ini awal zaman sekarang. Saya cakap ikut Quran Ustaz. Ustaz nak tolak Quran. Kita tidak tolak Quran. Kita tolak kefahaman kamu tentang Al-Quran. Kefahaman kamu itu salah. Ikut Quran boleh jadi salah juga Ustaz. Cuba kamu baca Al-Quran sendiri. Tidakkah Allah berfirman, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran, ramai yang jadi sesat. Dengan apa yang terkandung dalam Quran, ramai yang dapat hidayah. Apa beza? Cara berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi dari segi amalan, kita nak ikut Nabi dalam amalan, ikutlah salah satu dari 4 mazhab yang muktabar. Itu cara dia. Kita mengaji satu mazhab yang kita mudah nak mengaji. Kalau kat Malaysia, Indonesia biasanya mazhab Syafi'i lah mudah kita nak mengaji. Kalau di Morocco mudah nak mengajinya mazhab Malik. Kalau di negara Arab ada juga mazhab Hambali, ada juga mazhab Hanafi. Di Turki banyak Hanafi. Sebab apa? Sebab kita tak mampu nak mengaji semua. Tapi kan Ustaz, Allah suruh ikut Quran hadis. Nabi suruh ikut bukan Quran hadis. Ustaz suruh ikut mazhab macam mana? Sebab mazhab itulah produk daripada ikut Quran dan hadis. Macam mana boleh jadi macam tu Ustaz? Sebab bila ulama pergi pada Quran dan hadis, akan berlaku salah satu dari dua. Kalau ulama pergi pada Quran dan hadis, mereka faham dengan kefahaman yang sama, mereka akan keluarkan fatwa yang sama. Maka akan berlakulah kemungkinan yang pertama, namanya ijma', kesepakatan ulama, iaitu wajib ikut, haram dilanggar. Sebab ulama telah ijma'. Contoh yang paling mudah, wajib sembahyang 5 waktu. Tak boleh satu orang lepas tu dia kata yang wajib hanya 3 waktu saja. Tak boleh. Itu langgar ijma'. Tapi tidak jarang berlaku ulama pergi pada Quran dan hadis, ulama ni faham begini, ulama yang seorang lagi faham lain. Maka keluar fatwa yang berbeza. Fatwa yang berbeza itulah namanya mazhab. Macam mana kamu kata ikut Quran dan hadis tak ikut mazhab? Mazhab itu produk daripada Quran dan hadis. Contoh,
Ayat simple je, ayat wudu. Nak berwudu, panduan dah ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Idza kuntum ila sholah, kalau orang yang tak berguru, dia hanya tafsir sendiri, kat situ benda dah boleh keliru. Idza kuntum ila sholah dari segi bahasa Arab, fa'il madhi. Bila kamu dah mendirikan solat, hendaklah kamu basuh muka. Oh, lepas solat baru ambil wudu. Tidak. Idza kuntum ila sholah ay idza aradtumus sholah. Bila kamu nak solat, apa kamu buat? Faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan hingga ke siku. Wamsahu bi ru'usikum. Situ lagi boleh silap lagi. Wamsahu bi ru'usikum, kalau kita terjemah secara literal, sapulah dengan kepala kamu. Maka tak ada kepala dekat pilih air, tak ada, sapu dengan kepala. Mana ada ulama faham macam itu? Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala. Baik. Dan wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga dua kaki hingga ke buku lali. Soalan, sapu kepala tu setakat mana? Satu huruf saja. Saya belajar masa tahun 5 di UAE. Satu huruf ba tu saja menyebabkan berlaku 3 mazhab. Bi maknanya sebahagian, kata mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i kata bi ru'usikum, ba tu litab'i, menunjukkan sebahagian. Sebahagian kalau kira kepala tu lebih kurang sekadar 3 helai rambut, sudah kira sebahagian. Jadi dalam mazhab Syafi'i berfatwa, sapu kepala kalau dah sudah sekadar 3 helai rambut, bukan 3 helai rambut. Ada orang salah faham, oh kena sapu 3 helai rambut, rambut panjang disapu yang kat sini. Tak boleh. Kalau botak macam saya pun tak ada masalah, yang penting sekadar 3 helai rambut. Sebab ba litab'i. Kata mazhab Hanafi, ba di situ kena faham dengan hadis. Dalam hadis Nabi SAW menolak serban baginda ke belakang dan baginda sapu. Berarti sekurang-kurangnya kena setapak tangan. Mazhab Malik mengatakan ba tu ba zaidah, ba tambah, tak ada makna. Takdirnya wamsahu ru'usakum, sapulah kepala kamu, maknanya semua. Kalau sapu sikit tidak sah. Bayangkan. Sama-sama rujuk ayat Quran, sama-sama rujuk ayat yang sama-sama cuba nak faham huruf yang sama. Satu huruf je, ba. Berlaku 3 mazhab. Macam mana kamu kata tak payah ikut mazhab? Ada orang kata macam ni, saya yang penting saya ikut Nabi. Ayat power tapi implementasinya lemah. Ayat power ikut Nabi, dah ikut siapa lagi? Habis itu ya kamu semayang macam tu, ya sebab saya ikut Nabi. Macam mana kamu semayang? Allahu Akbar. Kaki tak sakit lah, kangkang sedepa. Oh, macam tu ya cari Nabi solat. Ya macam tu. Sebab Nabi telah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Masya-Allah, tabarakallah. Semangat dia bagus. Tapi kena bagi dia bertenang, tepuk pelan-pelan, bagus ya abang nak solat seperti mana lihat Nabi solat. Abang tu bila lihat Nabi solat? Minggu lepas ke tahun lepas? Bagi dia insaf sikit. Bila dia lihat Nabi solat? Kan tidak. Tidak ada antara kita yang solat sebagaimana kita solat kerana kita lihat Nabi solat, tidak ada. Kita solat sebagaimana kita solat tadi kerana guru kita yang ajar solat macam itu. Dan guru kita tidak lihat Nabi solat. Beliau ajar kita solat begitu kerana guru beliau ajar begitu. Maka pastikan cara solat kita daripada guru kepada guru kepada guru sampai kepada para ulama yang sampai gurunya itu kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi lah yang melihat dengan mata mereka Nabi solat. Dan yang bersambung sanad sebegitu. Zaman kita tinggal 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab Sayyidina bin Abbas, mazhab Sayyidina Ali, mazhab Sufyan As-Sawri, mazhab Lais bin Sa'ad. Ini semua hebat, tapi takdir Allah pupus, tak sampai secara sempurna kepada kita. Maka tidak boleh kita ikut sesuatu yang tidak sampai kepada kita. Itu sebab kita ikut satu mazhab. Tapi kan Ustaz, saya ni kalau boleh nak amalkan 4 mazhab. Masya Allah, besar ya angan-angan kamu ni. Nak amal 4 mazhab. Bab baca kunut subuh pun ada 2 mazhab. Satu mazhab kata sunat, satu mazhab kata tidak sunat. Ya, kamu nak amal semua, kamu subuh baca kunut ke tidak? Kan satu juga akhirnya. Betul kan? Jadi orang kadang-kadang angan-angan dia besar.
Zaman dahulu memang ada Allah kurniakan ilmu pada sebahagian ulama, dia mahir empat mazhab, tapi dia amal satu. Kita satu mazhab Syafi'i pun kita tak habis mengaji. Berangkat amal empat mazhab. Ini talbis, pengeliruan. Maka dalam empat mazhab kesimpulannya bab ikut Nabi dalam amalan, pertama ikut salah satu daripada empat mazhab, dan yang kedua tidak akan jadi tidak bermazhab. Orang yang kata saya tidak bermazhab, Ustaz, tak akan jadi. Kerana sama ada kamu ikut mazhab guru kamu daripada guru sampai kepada imam mazhab macam kita sebut tadi, atau dia kata macam ni, Ustaz, saya ikut mana dalil yang kuat, yang tu saya ikut. Kalau dalam bab ni mazhab Syafi'i dalil dia kuat, saya ikut yang tu. Kalau dalam bab ni mazhab Hanafi dalil dia kuat, saya ikut yang mazhab Hanafi. Baik, soalan, macam mana kamu tahu dalil kuat? Oh, saya ada pensyarah saya ada PhD, Ustaz. Imam Syafi'i tak ada PhD. Jadi saya tu lebih confident dengan pensyarah saya sebab dia ada PhD. Berarti kamu ikut mazhab pensyarah kamu. Bukan kamu tidak bermazhab, tapi kamu itu ikut mazhab pensyarah kamu. Adakah beliau mujtahid? Beliau telah memenuhi syarat ijtihad? Kemungkinan besar tidak. Seawal kurun keempat Hijriyah, ulama telah mengatakan tidak ada lagi mujtahid mutlak semisal imam empat mazhab. Yang ada mujtahid yang terpaksa ikut mujtahid sebelumnya. Tapi ialah orang zaman sekarang dia mudah jadi besar kepala. Bukan tak bagus ada PhD, bagus saja. Tapi don't let it get into your head. If the PhD is too big, it get into your head, you get permanent head damage. PhD. Kan? Kalau setakat PhD saja tak ada masalah, bagus. Itu kan pencapaian ilmu. Tapi kalau sampai rasakan dengan PhD kamu sudah mengatasi Imam Syafi'i, mengatasi Imam Abu Hanifah, itu kemungkinan permanent head damage. Yang ketiga, ini lagi hebat. Kata dia, saya ni memang jenis tidak ta'assub, Ustaz. Kalau saya perhati tengok mazhab Syafi'i kuat, saya ikut. Tapi kalau saya perhati even pensyarah saya ada PhD pun, kalau saya nilai pandangan dia tidak kuat, saya tidak ikut. Saya tidak ta'assub. Ya ke bang? Abang itu ta'assub pandangan sendiri. Sedangkan Imam Syafi'i pun abang yang menilai betul salah. Jadi pensyarah abang yang ada PhD 4-5 tahun belajar pun abang yang menilai. Abang baru 7 kali usrah, bang. Sudah jadi mujtahid, sudah jadi mufti, baru 7 kali usrah sudah pandai komplain Imam Syafi'i. Jadi ini orang dia sebenarnya bermazhab, dengan mazhab dia sendiri hukumnya haram. Kerana dia mengikut satu yang dia tidak punya ilmu. Wala taqu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kamu ikut sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Baik, yang tajuk yang terakhir. Ada lagi 3 minit. Ya, boleh. Terakhir lah ya. Terakhir ni perkataan yang menyegarkan dalam ceramah. Yang tidur pun sudah bangun ulama terakhir, alhamdulillah. Iaitu ikut Nabi SAW dalam tasawuf. Memang istilah tasawuf tidak ada zaman Nabi SAW. Itu istilah baru. Tapi ulama pernah observe, tasawuf ni nama yang tidak ada di zaman Nabi, tapi hidup dalam zaman Nabi. Tapi zaman kita tasawuf tu namanya ada, isinya tidak ada. Kerana intipati tasawuf adalah al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Bahawa kamu menyembah beribadah kepada Allah seumpama kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Adakah kita rasa Allah lihat kita? Jangankan kata masa di pasar. Jangankan kata ketika bersukan. Jangankan kata ketika berpolitik. Ketika sembahyang pun kita tidak rasa Allah lihat kita. Makanya kita kesana kemari dalam solat. Betul tak? Wujud ada imam pun kita tahu nak bagi salam bila. Kalau sembahyang sorang-sorang, ya sudah berapa rakaat ni? Aku sudah baca Fatihah atau belum? Sebab kita tidak merasakan Allah melihat kita. Nak merasakan Allah melihat kita perlu kepada 2. Pertama, takhliyah. Buang daripada hati penyakit-penyakit dia. Riya, ujub, takabur, sombong, hasad, dengki, kena buang. Dan ini ajaran Nabi. Sebagai contoh, Nabi SAW bersabda, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya hasad dengki memakan segala kebaikan seumpama api memakan kayu api. Jangan.
Dua orang diam. Satu sedang buat taat kerana dia sedang syukur, dia sedang redha. Satu juga diam, tidak kata apa-apa, tapi dia sedang buat dosa kerana hatinya penuh dengan hasad, penuh dengan ujub dan sebagainya. Itu namanya ibadah batin. Inilah ilmu tasawuf. Ada orang salah faham. Dia ingat belajar ilmu tasawuf ni supaya boleh buat benda-benda pelik, ya, supaya jadi kebal. La ilaha illallah. Yang jadi kebal tu mati atau tidak, bang? Kan mati juga. Susah jadi kebal, yang tak mati, rupanya mati. Ada orang belajar tasawuf kerana nak terbang di udara. Tuan-puan, kalau sekadar nak terbang di udara, tidak perlu belajar tasawuf. Boleh ikut macam saya. Saya itu pergi ke mas online, beli tiket, booking tiket, check in, terbang saya di udara baru ni. InsyaAllah hari Selasa ni terbang lagi, dilayan lagi, dihidangkan makanan lagi. Susah belajar tasawuf nak terbang pula. Jadi tujuan tasawuf itu adalah mardatillah, nak dapat ridha Allah. Nak dapat ridha Allah kena buang penyakit hati, kerana Allah memandang pada hati. Itu makna innamal a'malu binniyat, bukan tidak sembahyang pakai niat, bukan. Sembahyang tapi niat kerana Allah. Sembahyang ikhlas kerana Allah. Sembahyang tawakal hidup kita kepada Allah. Tawakal bukan berarti tidak usaha. Keluar pagi, balik petang. Dapat gaji, bayar hutang. Tawakal dia kalau dia yakin bahawa rezeki dia Allah yang tanggung. Tapi kalau yang duduk tidak bekerja, harap orang bagi sedekah, itu tidak tawakal. Ya. Begitu juga kita hiasi dengan tahliyah, hiasi dengan yang baik-baik, biar ada ikhlas, biar ada sabar, biar ada redha, biar ada syukur. Sabar dan syukur ni partner. Dia dua sayap untuk kita terbang. Ya, sebab hidup kita sama ada kita tak suka, kita sabar. Atau kita suka, kita syukur. Ustaz engku ceramah tak habis-habis, ya sabar. Lepas ceramah ada makan free, syukur. Kan hidup kita aman. Terakhir, 7.35 insyaAllah, lebih kurang lah. Antara yang Nabi SAW ajar kepada kita, yang kita kena hiasi hati kita adalah zikrul maut. Aksiru min zikri hadimil lazzat, kata Nabi SAW. Perbanyakkan oleh kamu mengingati yang menghancurkan kelazatan, iaitu kematian. Sebab apa? Kalau orang sentiasa ingat mati, kalaupun dia nakal, dia agak tidak terlampau nakal sangat. Kalaupun dia baik, insyaAllah akan jadi lebih baik. Jadi saya tutup dengan dua kisah, ya. Kisah pertama yang berlaku pada diri saya sendiri, iaitu satu hari saya nak beli kambing untuk buat akikah anak perempuan. Berapa ekor kambing saya anak perempuan? 1 ekor. Jadi saya pilih, dapat 1 ekor kambing. Saya kata saya nak kambing ni, tapi nak sembelih minggu depan. Jadi penjaga ladang dia ambil cat warna merah, dia spray di badan kambing. Tanda kambing ini sudah ada orang booking, minggu depan orang yang beli itu akan datang untuk sembelih akikah. Hari yang dijanjikan saya datang ke ladang. Kata orang yang jaga ladang, dia kata, masa tu saya masih agak muda lagi, dia kata, bang, kita baru dapat stok baru. Kalau abang mahu tambah duit sikit, dapat kambing yang lebih besar, lebih banyak daging dia. Macam mana bang? Okey juga, saya kata. Jadi saya beli kambing yang baru sampai dan saya sembelih. Tak lama lepas tu, kambing yang dah ada cat merah tu datang, lompat-lompat depan saya. Saya cakap kat penjaga ladang, wah, panjang umur lagi kambing ini. Kan sepatutnya dia kena sembelih tadi, tapi panjang umur lagi. Jawab penjaga ladang, ini yang membuka minda saya. Dia kata, bang, kambing kat ladang ni tunggu mati je. Betul juga. Tak minggu dia, minggu depan orang beli. Tak minggu depan, minggu selepasnya orang beli dan sembelih dia. Kan begitu nasib kami dalam ladang. Lalu terkeluar daripada mulut saya kata, macam kita atas dunia kan. Kita atas dunia ni macam kambing di ladang, tunggu mati saja. Sebahagian daripada kita yang gelak sana sini, malaikat dah spray rupanya. Tuan haji ni minggu depan nak ambil, malaikat sudah spray. Contohnya lah. Kalau kita ingat hidup kita atas dunia ni ibarat kambing di ladang yang hanya menunggu saat dan masa disembelih oleh malaikatil maut, insya-Allah kita tidak terlampau liar sana. Dan yang terakhir, kisah yang namanya banduan akhir. Sesuai dengan poin yang terakhir. The last prisoner, dia dijatuhkan hukuman mati, merayu ditolak, merayu lagi ke mahkamah persekutuan ditolak, merayu lagi kepada lembaga bangunan ditolak.
Ketika itu akan ditetapkan tarikh pengantungan. Ini orang kerja penjara bagi tahu ya, kalau tak betul jangan salahkan saya tak pernah kerja di penjara. Kata dia, orang yang akan menjalani hukuman mati itu, satu dia akan ada penjara khas untuk the last prisoner ya. Dia tidak bersama dengan orang lain. Yang kedua, berat badan dan tinggi dia akan diukur supaya tali gantung itu sesuai, tidak terlampau cepat sehingga putus kepala, tidak terlampau lambat sehingga terseksa. Bayangkan masa diukur badan tu rasa macam mana. Ditimbang, diukur. Ini bukan ukur baju raya. Kalau ukur baju raya kan seronok, ukur baju pengantin kan bahagia. Ini ukur nak buat tali gantung. Macam mana perasaan baruan akhir. Dan bagaimana tidurnya orang itu pada malam yang besok pagi akan digantung. Ada last meal kan. Dia penjara dia ada peruntukan entah berapa ringgit. Kamu nak makan apa, pihak penjara akan sediakan. Saya dengar cerita botak Chin, dia minta KFC. Dia makan 2-3 suap, rasa dia tak lalu. Itu orang Samsing, botak Chin. Kebayangkan malam sebelum pengantungan, kalau dikatakan dia tidak tidur pun boleh jadi. Kerana mengingatkan hari dia akan dijalankan hukuman mati. Baik, sekarang sedar atau tidak? Setiap dari kita adalah baduan akhir. Each one of us is the last prisoner. Siapa yang jatuhkan hukuman mati? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rayuan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu keputusan Allah. Setiap diri jiwa itu pasti akan merasai mati. Baik orang baik seperti Nabi, wali Allah dan sebagainya, atau orang ahli maksiat, orang kafir, semua akan merasai mati. Lebih membimbangkan, yang last prisoner tadi dimaklumkan bila akan digantung, dia sempat bertaubat, sempat bayar hutang, minta maaf dengan ibu ayah. Na'udzubillah, kita ini yang rasakan lebih beruntung kalau dilaksanakan hukuman mati dalam keadaan buat maksiat, dalam keadaan ada hutang, dalam keadaan tidak mohon maaf lagi pada orang yang kita buat salah. Maka kalau kita ingat hakikat itu, insya-Allah kita akan jadi lebih baik. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya pun maaf atas salah dan kesalahan. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil maksiyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah.